Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. So Arsenal telah mencatat kemenangan terbesar Premier League season ni guys, 5-0. The only team yang tibai Sheffield total 8 gol, which is Newcastle selaku. Tapi Arsenal paling biji lah, with line up yang bukan the strongest line up yang Arsenal boleh feel sebab injuries pun juga. Alright, so aku tak nak dengar dadak Chelsea korang masih injury sebab kita orang kena hadap injury dengan Jesus. Tak main game ni siapa lagi guys? Gabriel bukan sebab injury lah, aku rasa sebab dia nak bagi minutes kat Kiwior, bagi Gabriel rest. Mamat ni banyak gila game main, kalau dia injured semua pisang dengan Timber injured. Saya lupa kan Timber di dalam team ni punyalah. Bayangkan Timber dia lagi macam-macam player lagi. Lepas tu midfield Partey tak start pun game ni sama juga. Odegaard ada masalah injury juga berdasarkan Arteta, sebab tu dia tak start. So actually tak go all strength lah, tapi disebabkan Arsenal sekarang dapat kunci 5 biji, and the only team yang has the highest goal difference dalam Premier League is Arsenal. Okay, tapi MC lagi concede lagi sikit gol lah, tapi Arsenal main lebih game. Kita tengok game MC yang akan datang But guys, komen kat bawah juga pendapat kau masa game ni. Aku main positif sebab aku tahu Arsenal akan function. Walaupun aku menangis sebab Gabriel tak start, aku tak Gabriel FPL aku, tapi aku redor je. Gehi akan masuk as a sub lagi, dapat 1 point ni redor je lah. Right, kalau lah Gabriel main clean sheet, aku dapat lah merasa 6-7 point. Tapi tak apa guys, nak sembang game semalam. Game ni sangat-sangat penting guys, sebab game ni sebenarnya memang orang cakap dengan Sheffield je, tapi kalau kau tengok dalam season ni, the only time Arsenal main memang mantap gila dalam Premier League lah kan. Aku rasa game Bournemouth pun tak mantap. Okey lah 4 biji, tapi dia bukannya macam performance yang Arsenal nampak fluid gila mantap. Game ni pun sama. Game ni mungkin paling fluid sikit lah at home dalam season ni, sebab kalau kau tengok game masa kat home season ni, merunsing kepala otak. Dan akhirnya ada juga permainan yang convincing. Memang lawan Sheffield, tapi time ni lah kau nak buktikan, sebab banyak team yang struggle Sheffield. Kau tengok MU itu struggle nak menang, betul tak? So walaupun orang cakap Sheffield je, dia bukan setakat Sheffield je. Okay, kau kena control opposition and cuba betul-betul untuk buktikan dekat Premier League yang kau boleh kalahkan team yang akan sit back, try be compact, try untuk susah untuk di break down. Without kau punya first team players yang first 11, kau boleh ke tak? Baru aku boleh sembang pasal level-level Premier League title. Okay, so walaupun jauh lagi permainan and Spurs nampak lagi convincing berhasil dari segi results, lebih 1 menang, Arsenal ada 1 draw lebih, tapi dua-dua unbeaten. Dah 10 game unbeaten. Game yang kat Spurs nanti memang akan roket gila. Kita akan tengok keadaan dia macam mana. Alright guys, so kita go one by one macam biasa. Raya undefeated ada. Okay, so Raya ni bagi aku tak ada ber sangat nak kena buat game ni, kau faham tak? Tak ada benda pun. Ada satu lah aku bagi kudos kat dia, sebab 1 point ni mana free kick tak silap aku ke corner, free kick tak silap aku yang dia save. Lepas tu dia turun rembat bola jauh, hantar bola dekat Martinelli sayang tak score kan. Opposition Chan tu lebih kurang sama macam Chan lawan Sevilla. Ingat tak satu game lawan Sevilla itu yang dia ada Chan yang dia go dapat chance yang dia open up untuk dia seorang lari counter. Sama juga Chan kat sini, tapi beza dia kat sini dia tak score. And overall okay lah, mungkin nakkan dia lebih lagi ternampak pada dia. Tapi aku tak terkejut kalau game misalnya bagi dia rest, bagi Trossard main juga. Sebab game-game macam ni, game-game lawan deep block ni sesuai untuk play technical macam Trossard. Tapi Trossard pun masuk lepas tu. Cumanya better kalau kita nampak Martinelli rest pada awal, tapi dia kena sub, kira mantap tu. Okay, so untuk defenders kita ada center back pairing yang mengejutkan game ni. Kita ada Saliba dengan Kiwior kat sini. Walaupun kita nampak Kiwior main macam dua position, center back main guard dengan left back kadang-kadang bila Zinchenko naik agak tinggi. Memang on the ball saya nampak saya 3 at the back, tapi kita nampak Kiwior yang lebih cover kepada left back lah. So nampak macam Cenko tak wujud sangat kat left back. Walaupun defensively Cenko bagi aku game ni okey lah juga, tapi attacking wise okey je, sebab lawan tim yang Sheffield, so tak ada nak cakap banyak sangat lah. Cuma aku impress dengan Kiwior first start dalam Premier League season ni, and aku rasa dia perlukan bagi masa lagi lah, sebab ni nampak macam mantap on the ball, nampak pure lah ball play and defender dia tu. Cuma mungkin physicality je lah aku rasa, sebab tu kot like Arteta tak betul-betul trust dia lagi compared to Gabriel. And tapi kita akan tengok sama ada dia akan maintain ke tak, sebab dia tak ada buat kesilapan apa, and aku tak nampak apa sebab untuk drop Mamat ni. It's just that dia ada lack of experience dalam Premier League, membuatkan lebih baik mainkan Gabriel untuk game-game akan datang yang penting. Macam tu je aku boleh cakap, faham tak? Tapi this is proof yang dia layak main kat Europa, start every game in and out bagi aku. Saliba yang cakap apa ada dengan Brewster tu dalam poket dia je, aku tak tahu dia dah keluarkan benda Brewster daripada poket dia. And nampak kenapa like Liverpool sanggup lepas dengan Brewster lah, sebab bukan level Sheffield lah. Dia kena improve lagi lah. Archer masuk pun berkurang adik-beradik, dia tak ada berbeza pun, faham tak? Kau nak sembang right back.
White ada satu chance dia patut score sayang lah. Tapi like okay, sekurang-kurangnya dia tak score sebab aku pernah bawa dia keluar dari FPL aku. So dia tak score, aku tak risau sangat. Tapi overall Mamat ni memang Mr. Reliable tu. White ni aku tak tahu macam nak cakap tu. And keputusan bijak akhirnya kita nampak daripada si Arteta sub Mamat ni nak bagi dia rest. Sebab kalau Mamat ni injured pun jam gak. Sebab the same type of player yang ada main kat opposition, main dekat belah sebelah lagi, iaitu belah kiri, iaitu Timber pun injured. Member yang buat role lebih kurang sama kat belah kanan jangan injured dah. Faham tak? Walaupun game ni dia kurang sikit naik bagi aku dalam game ni, tapi sebabkan dia main sit back and Saka terlalu rapat ke touchline juga, so tak ada banyak create banyak chance pun. Aku rasa White obviously bagi aku tak ada pun sangat impact yang besar dari segi attacking wise game ni. Defending mantap. Midfield Declan Rice. Tak tahu dong macam cakap aku tak ingat bila game Rice tak function. Faham tak? Defensively Rice macam ni, semua tahu dia mantap defensively. Aku tak nak sembang, aku pun tak nak sembang. Memang mantap defensively. Cuma game dia slowly improve attacking wise. Chelsea score, ni assist, back to back goal contribution man, Declan Rice. And orang tak expect benda dia ni orang expect to sit back ataupun bila at least box to box je lah kan, tak perlu untuk create pun. Tapi ada time yang team dia tengah struggle, Mamat ni tunjukkan leadership capability. Tak mengejutkan kalau in the future dia jadi captain Arsenal. Aku cakap awal tau, walaupun Odegaard patut ni, tapi like leadership quality dia, player yang selalu buktikan provide something dekat team yang team perlukan. Memang aku cakap 5-0 semua boleh buat, tapi yang first, siapa player pertama yang assist tu, yang create out of nothing tu kan? Kalau senang nak assist Nketiah tu, memang Nketiah aku tak boleh tarik pada dia apa yang dia buat daripada cara dia first touch dia untuk passing Declan Rice. Cuma siapa yang buat? Kalau betul-betul senang, semua Havertz dah buat passing tu, Smith Rowe dah buat passing tu. Faham tak? So kudus lah. Okay. Declan Rice ni aku tak tahu macam nak cakap, dengan dia susah nak injurednya, almost perfect player tu untuk position dia man. Aku tak tahu nak cakap. Serius. Untuk midfield partnership, right, kita tengok Smith Rowe dengan Havertz game ni. Ni antara game-game yang aku nak tengok lah. Daripada Havertz dia cuba untuk buktikan kenapa dia 60 juta. Itu satu antara game-game yang aku nak tengok. Faham tak? Tapi like dia just, kewujudan dia dalam game ni is wujud je lah bagi aku. Bukannya teruk just that dia buat apa dia patut buat dan dia tak buat mistake. Itu je lah. Tapi sebabkan dia 60 juta, aku nak tengok lebih bro. Aku seorang je rasa macam tu ke aku tamak guys? Korang boleh komen lah kat bawah. Kalau aku rasa macam aku tamak tak bersyukur ke apa. Tapi like, ya, itu aku rasa obvious lah. And Smith Rowe aku tak pergi, dia pun wujud je dalam game ni. Yang dia patut score, yang dia slip. Tapi member tak start berapa game. Member tu pun balik dari injury. Member tu perlukan masa untuk get back. And aku faham lah kenapa dia jam, aku pun jam. Tapi ni like, ni memang jam yang Havertz yang okay lah, tak apalah. Kita harapkan game dia akan function akan datang. Kalau dia score last minute chance tu, mesti dia punya confidence lagi rocket. Sebab kita nak goal yang dia score, bukannya goal penalty je. Penalty memang confidence bantu, tapi like masuk air sikit. Faham tak? So itu je lah. Fabio Vieira pun score penalty. Akhirnya goal pertama di season ni. Mamat ni sebenarnya kan boleh main first team tau, tapi dia kena improve segi physicality. Sebab dia tak konsisten, kejap mantap, kejap tak mantap. So benda tu kena keep in mind lah. Dari si wings, aku rasa masa Martinelli tadi, aku rasa Saka sikit. First start sebagai captain memang impressive gila. Kita akan tengok macam mana Mamat ni slowly develop in the team. Sebab walaupun dia 6 game betul-betul ada goal contribution, yang ni je tak kira goal contribution. Sebab dia punya corner tu keeper sentuh sikit, so tak dikira assist. Tapi dia still buktikan walaupun dia tak nampak involved sangat tau dengan game-game yang dia assist ke tak. Contoh macam dia akan jauh dengan gol. Dia ingatkan aku bersalah last season tau, dia hak ke touchline sangat and tak susah sebab team dah cuba jaga dia, so tu yang dia susah, dia terkunci kan. Tapi dia still buktikan dia akan mampu effect the game dengan corner dia. Faham tak? So itulah kelebihan Saka. And dia sub juga keputusan yang bijak bagi the rest. Kita akan tengok nanti macam mana dalam masa-masa lepas-lepas ni, sama ada dia akan jumpa tak role yang sesuai untuk ubah. Sebab kita boleh argue Mamat ni slowly becoming predictable lah. Tapi kita akan tengok keadaan nanti macam mana guys. Korang komen kat bawah pasal Saka. Tapi Nketiah aku masih panjang. Ni adalah the best backup striker bagi aku dalam EPL. Tak Newcastle lah 2 striker lagi mantap. Tapi like Mamat ni every single game kau kena faham, dia main dengan pressure yang orang cakap dia tak function. Macam Izzak dengan Wilson dulu tahu mana-mana main akan score. Tapi like Nketiah ni dia macam Mamat ni lagi. Padahal banyak kali dia score 2 biji, score. Tapi ni orang akan still nak kepala otak Nketiah is
Aku rasa Keita ni sebabkan dia muda, dia dah terbukti dia akan skor banyak gol. Tu memang tak dinafikan. Kau tengok masa dia dekat, dia pecah rekod England under 21. Tapi aku rasa Mamat ni akan jadi the best Keita. Kita akan tengok bila umur dia 26, 27 lah ke 30, tu akan jadi peak dia. Dia ada striker yang aku tengok akan lambat peak Keita ni. Sebab tahu kenapa dia ada satu vibe yang macam dia akan lambat peak, and dia macam vibe dia muda lagi. Padahal member dah 23 macam tu silap aku lah. Tapi the only thing yang aku tak boleh nak take away from Keita is dia punya mindset. Kau ingat tak masa dokumentari yang dia tibai si Nuno Tavares, sebab Nuno Tavares tak main kan. Dia cakap semua kau seorang tak main. Yang kau tengok tak bila dia main. Nah, kau ingat apa lagi pressure besar ambil. Dia pakai nombor 14 man. Kau tahu orang semua takut nak pakai nombor 14. Walcott last ambil tak function. Bukan tak function, Walcott macam biasalah, tapi kita expect lebih dari nombor 14. And aku rasa Keita 5 gol so far from 10 Premier League games. Aku tak rasa dia main semua game. So dia main semua game, aku tak ingat. Tapi 5 gol kira mantap lah untuk backup striker tu. Bukan pure striker first 11 tu. Positif, kita akan tengok macam Newcastle nanti. Newcastle pun terceduk, so kita akan tengok keadaan macam mana. Tapi yang kesukaran dia is main dekat Newcastle, tak silap aku kan.